Okay, now kita pergi kepada exercise yang kedua. Okay, you kena apply all the elements of a contract. Okay, sebab kalau kita nak buat kontrak yang sah di sisi undang-undang, okay, tak semestinya kena sign je. Kita kena tengok sama ada 8 elemen tu terwujud di dalam kontrak untuk menjadikan kontrak itu sah. Kalau kontrak itu tak sah, kita tak boleh nak claim kita punya right. Okay, so I will explain to you what are the 8 elements. Okay, elemen. Okay, elemen kita ada 8 elemen untuk menjadikan sesebuah kontrak sebagai sah. Okay, cukup 8 elemen ni kontrak tu sah lah. Jadi kalau orang langgar kontrak awak, kontrak bila orang melanggar janji daripada kontrak tersebut, awak bolehlah saman sebab melanggar kontrak. Okay, pertama adalah offer. Offer adalah tawaran. Tawaran boleh berlaku daripada as simple as awak nak beli ke tak pen saya, awak nak beli ke tak iPhone saya. Okay, tawaran. Dan kena berlaku penerimaan. Penerimaan tu maknanya kita kena setuju dengan syarat-syarat dalam tawaran tadi tu. Kalau saya kata nak jual pen RM5, awak kena terima untuk beli dengan harga RM5 lah. Okay, so offer, acceptance. Offer, tawaran, acceptance adalah penerimaan. Consideration adalah apa yang awak dapat daripada kontrak. Kalau saya nak jual pen tadi RM5, maknanya duit RM5 tadi dengan pen ini adalah consideration. Okay, yang keempat adalah certainty, kepastian. Awak kena pasti, betul-betul pasti barang apa yang awak nak beli. Okay, contoh between Madam Zara dan juga Ali. Okay, so saya pasti saya nak beli dengan Ali. Saya pasti saya nak beli pen warna hitam, bukan pen warna biru. Saya pasti harga dia memang RM5, bukan RM5.5. Pasti cara nak hantar melalui pos. So everything you kena pasti. Okay, you kena look at the details. Okay, number 5 adalah legality of object. Maknanya barang yang awak nak beli tu ataupun perbuatan. Contoh saya nak offer jual saya suruh orang mesin rumput. Okay, perbuatan memesin rumput itu adalah legal. Okay, itu perbuatan. Okay, ataupun nak beli barang. Barang tu mestilah legal untuk dijual, bukan senjata api. Okay, bukan dadah, bukan melacurkan diri. Benda-benda tu lah yang illegal tu. Bila berlaku benda yang illegal, kontrak tu tak akan jadi sah. Okay, nombor 6, you kena ada intention, niat untuk menjadikan kontrak tu sah. Okay, dalam kontrak kita ada 2 jenis. Ada commercial contract, ada domestic contract. Kalau domestic antara member, okay, kita kena tengok kan. Kalau kita buat kontrak dengan member, kita nak saman tak? Ataupun kalau domestik lah, between families. Kalau mak ayah kita janji dan tak penuhi, kita nak saman ke tak mak ayah kita? Tak nak kan? So sebab itulah nak menjadikan kontrak tu sah, kita nak tengok niat dia. Adakah ia commercial contract ataupun domestic contract. Okay, nombor 7, kena ada legal capacity. Tengok gambar seorang tu tak betul. Okay, bila dia gila, orang tu tak ada capacity untuk buat kontrak. Kalau orang tu bankrupt pun tak ada capacity. Budak umur 18 tahun pun tak ada capacity untuk buat kontrak. Okay, last one, free consent, sukarela. So macam mana kita nak tahu seseorang itu sukarela ataupun tidak untuk buat kontrak? Kontrak yang dibuat tu mestilah tak ada coercion, paksaan ataupun pengaruh yang tidak munasabah, undue influence. Nanti kita akan bincang in detail on this. Yang ketiga, tak ada mistake, tersilap, tak ada fraud, penipuan ataupun salah nyata, misrepresentation. Fraud dia menipu dengan niat, misrepresentation dia menipu tak ada niat. Dia ingat dia tipu tu betul, tapi dia tak ada niat nak menipu. Sebab tu dia kira misrepresentation. Okay, kalaulah ke-8 elemen ni wujud dalam kontrak awak, kontrak itu adalah dikira sebagai valid, sah. Macam contoh saya cerita saya ni antara Mika dengan Bob nak beli aiskrim dengan harga RM10. Okey, pertama kena ada berlaku tawaran daripada Mika. Mika offer kat Bob nak beli aiskrim RM10. Kata, Abang Bob, saya nak beli aiskrim RM10, boleh tak? Okey, ni besar ni, Mika ni umur 18 tahun ke atas tapi dia muka dia kecil. Okey, so bila Abang Bob accept the offer,
Okay, bila berlaku proposal and accepted, so maka berlakulah janji untuk membeli dan juga untuk menjual. Sekarang bila Bob dah setuju untuk jual aiskrim tu dekat Mika, okay, boleh dia ambil lah. Okay, so sekarang Mika dah ada promise untuk membeli, promise to buy, okay, dan Bob promise to sell. Bila Mika bayar RM2 tu dekat Bob, dia dah completed dia punya part promise to buy tu. Okay, bila Bob bagi aiskrim tu dekat Mika, okay, aiskrim tu adalah lawful object. Penjualan aiskrim tak ada halangan di sisi undang-undang kan. Okay, so bila Bob dah bagi aiskrim tu dekat Mika, dia dah completed his promise to sell. Okay, so offer berlaku, acceptance berlaku. Yang ketiga adalah lawful consideration. Duit tu memang duit Mika, dia tak curi. Lawful object, aiskrim tu sah di sisi undang-undang untuk jual. Mika dengan Bob ada legal capacity, umur 18 tahun ke atas. Bob tak bankrupt, tak gila. Dan Mika dengan Bob kedua-dua pasti yang dia nak beli. Mika nak beli aiskrim flavor, semua flavor, 5 flavor tu. Dia bukan kata mana-mana aiskrim pun boleh lah bang. Tak boleh. Bila awak cakap macam tu, kontrak tu tak certain. Bila tak certain, kontrak tu akan jadi void. Okay. Kemudian Mika dengan Bob ni bukan saudara mara, bukan adik-beradik, bukan mak dengan ayah. Memang ini adalah commercial contract. Bila commercial contract adalah niat untuk menjadikan kontrak tu sah. Dan bila Mika buat offer dekat Bob tadi, dia tak dipaksa, ada sukarela. Okay, tak ada coercion, tak ada penipuan. So berlakulah free consent. Maknanya kontrak antara Mika ni dengan Bob dikira sah di sisi undang-undang. So let's say kalaulah lepas tu Mika beli aiskrim tu kan, tiba-tiba aiskrim tu punya rosak, dah expired. Sekarang kontrak tu sah. So Mika ada hak untuk saman Bob sebab menjual aiskrim yang tak ada kualiti dekat dia. Itu bincang on topik sale of good lah. Topik yang kelima. Sekarang kita nak tahu kontrak itu sah ataupun tidak. So untuk membolehkan Mika tu nak saman Bob, dia kena tahu tu 8 elemen yang berlaku atau tidak dalam kontrak mereka. Untuk latihan yang ini, saya nak awak apply section-section yang saya dah bagi ni kepada situasi awak. Okay, sekarang saya dah bagi contoh saya, situasi antara Mika dengan Bob. Okay, saya dah letakkan contoh elements dan juga section, the complete section. Awak tinggal relate sahaja elemen dalam content dalam section tu kepada cerita awak. Sebagai contoh, okay, yang first ni section 2 kata offer berlaku bila seseorang, one person signifies, dia bagi tahu kepada orang yang satu lagi, orang lain, niat dia, his willingness untuk berbuat sesuatu. Maknanya sekarang dia nak buat lah, dia nak beli aiskrim kan. Kalau ataupun abstain from doing anything. Abstain tu menahan diri daripada buat sesuatu. Contoh, saya bagi duit kat awak untuk awak jangan cerita bukan-bukan tentang saya dalam berita. Contoh. So itu abstain from doing. Okay. So bila one person tu signify kepada orang lain tu, bila contoh Mika beritahu dekat Bob, okay, dia beritahu kan his willingness nak beli aiskrim kan. Okay. So dia bagi tahu tu untuk mendapatkan assent, persetujuan oleh that other, which is Bob, untuk jual aiskrim tu pada dia lah. So sekarang section 2 tu saya cakap ayat yang general. So siapa-siapa boleh terpakai. So saya nak awak apply elemen dalam section 2 kepada situasi awak. So nanti awak buat cerita lain antara Ali dengan Karim ke kan. Okay. So macam mana offer berlaku antara Ali dengan Karim? By referring to section 2A, offer happen bila Mika signifies to Bob niat dia untuk beli aiskrim. Sebab dalam perkataan dia kata his willingness to do. Buat apa? Dia nak beli aiskrim. So niat dia untuk mendapatkan assent, persetujuan Bob untuk jual aiskrim tu pada dia. Okay, itu offer. Acceptance, macam mana kita nak tahu acceptance berlaku? Kita refer pada section 2B. Dia kata, bila person to whom proposal is made, orang yang menerima tawaran tu. Siapa dalam cerita kita? Bob lah. So pendek kan? When? Bob. Signifies his assent, memberitahu dia punya persetujuan, proposal tu dikira sebagai accepted. Bila proposal tu diterima, ia menjadi satu janji. Janji tu yang kita nak claim, nak saman tu bila orang langgar janji. Okay.
Lawful consideration section 10 sub 1 cerita all agreement. Sekarang dia kata semua agreement. Kita nak tahu agreement tu antara siapa. Bila apply awak kena sebut agreement between siapa, Mika dengan Bob. Adalah kontrak if tu nampak, if tu sama ada, tak jelas. So sekarang awak tukar lah, if tu adalah because. Agreement antara Mika dengan Bob tu adalah kontrak sebab ada lawful consideration, sebab duit yang diberi oleh Mika tu memang fully owned by Mika. Dia tak ada tipu duit siapa-siapa. Sama juga lawful object section 10. Dia kata agreement adalah kontrak kalau ada lawful object. Object tu apa barang utama yang awak nak beli daripada kontrak tu. So antara Mika dengan Bob, dia nak beli aiskrim. So objek aiskrim tu sah ke tak sah di sisi undang-undang. So kalaulah kontrak itu untuk membeli dadah, the object is unlawful. Bila unlawful, all of the elements, all of the kontrak tu dikira sebagai tak sah. Penting untuk pastikan kontrak itu valid, semua 8 elemen wajib ada. Tak cukup satu, kontrak itu akan jadi void. Okay, kena ada semua 8 elemen. Next adalah niat. Okay, apa-apa innamal a'malu binniat. Segala amalan kita bermula daripada niat. So bila kita beli barang, niat kita tu untuk kita enforce kita punya kontrak. Okay, so bila contohlah Mika beli aiskrim tadi, sakit perut, aiskrim tu rupanya expired. So niat kita kalau apa-apa berlaku kat Mika tu, kita boleh saman Bob. So sekarang antara Mika dengan Bob bukan adik-beradik, bukan member, bukan mak ayah. Kalau mak ayah, kau akan kata tak ada intention untuk menjadikan kontrak. So kontrak itu mestilah kontrak komersial, ada niat. So you kena relate lah, kontrak antara Mika dengan Bob ni adalah komersial sebab antara Mika dengan Bob ni bukan family, bukan friends, bukan kawan-kawan. Okay. Untuk legal capacity, kita ada 3 section yang awak kena hafal dan kena faham. Sebab dia bagi keterangan secara general, secara umum. Okay, section 10 kata, semua agreement adalah kontrak kalau dibuat oleh pihak-pihak parti, pihak yang buat kontrak tu kompeten untuk berkontrak. So macam mana awak nak tahu orang tu kompeten ataupun tidak? Kita refer kepada section 11. So untuk refer section 10, dia kata kita cuma cakap simple je. Agreement antara Mika dengan Bob adalah kontrak sebab Mika dengan Bob adalah kompeten untuk buat kontrak. Nak tahu kompetensi, kita refer kepada section 11. Dia define, dia bagi definisi. Macam mana kita nak tahu orang tu kompeten untuk buat kontrak? Pertama, umur dia mestilah umur majoriti. Tapi nampak, dia tak cakap umur majoriti tu berapa. So awak cakap je lah, Mika dengan Bob kompeten sebab mereka umur majoriti. Who is of sound mind. Bukan minda berbunyi. Tapi maksud dia adalah waras. Lawan dia adalah unsound mind. So, umur kena majoriti, sound mind, dan yang ketiga, section 11 kata, they must not be disqualified from contract. Tak dihalang untuk buat kontrak. Okay. So, macam mana kita nak tahu orang tu dihalang? Bila seseorang tu akan dihalang untuk buat kontrak kalau dia bankrupt. Sebab bila awak bankrupt, awak tak boleh buat apa-apa kontrak. Tak boleh beli barang, tak boleh beli rumah. Okay. So, secara mudahnya tidak bankrupt lah. Okay, sekarang section 10 tadi dia cerita pasal age of majority. Dia tak cakap umur majority tu berapa. So kita refer kepada section 2, age of majority. Dia kata bila seseorang kat Malaysia ni, umur lelaki dan perempuan mencapai umur 18, dikira sebagai umur majority. So, cakap lah, Mika dengan Bob ni age of majority sebab mereka 18 tahun ke atas. Kalau dalam cerita soalan tu, cakap Mika umur 21. Cakap lah, Mika ni umur 21 tahun. Jadi, dia dah berumur majority. Bob, kalau Bob tu kita tukar syarikat, kedai Bob. Kedai Bob kita tengok kepada bankruptcy tu. Adakah dia bankrupt ataupun tidak. Sebab kita tak boleh tengok umur dia. Sebab umur kedai tak ada kan. Kita nak tengok dia bankrupt ataupun tidak. Elemen yang ke 3, 4 kot. Dan 5. Okay, free consent. Okay, free consent adalah sukarela untuk buat kontrak. Macam mana kita nak tahu orang tu sukarela? Dia tidak ditipu. Orang menipu dengan niat. Misrepresentation, dia tak sengaja tipu. Dia tak ada niat untuk tipu. Tapi still kontrak tu kira tak ada free consent lah. Ataupun coercion, paksaan. Paksaan tu pula mestilah
bukan setakat paksaan tak nak kawan. Awak tak nak beli, saya tak nak kawan. Tak boleh. Paksaan tu kena ada elemen yang jenayah yang terkandung dalam kandung keseksaan. Awak tak jual aiskrim tu kat saya harga RM5, saya bunuh mak awak. Tu baru betul paksaan. Ataupun tersilap. Mika kata nak beli aiskrim Cornetto, tapi Bob dengar aiskrim Sandekun. So bila berlaku macam tu, kontrak tu tak ada free consent lah. So awak kena cakap lah, dalam kes ni ada free consent sebab kontrak yang dibuat oleh Mika dengan Bob ni tidak disebabkan oleh kelima-lima elemen tersebut. Okay, yang last one adalah certainty, kepastian. Section 30 kata agreement which is not certain is void. Dia kata kontrak kalau tak pasti akan jadi void. So awak pusinglah balik. Agreement dengan Mika dengan Bob ni sah ke tak sah? Sah. Sebab pasti. Sebab Mika tahu aiskrim apa dia nak beli dengan siapa, berapa harga. Okay, so kontrak tersebut adalah pasti, certain. Sekarang tugas awak adalah awak kena buat satu situasi. Jangan tiru saya, buat situasi lain. Macam slide 3 tadi, antara Mika dengan Bob, awak buatlah antara orang lain. Okay, awak kena apply elements dalam kontrak tu kepada cerita awak. Macam saya cerita. So, ayat-ayat umum dalam akta tadi, section 10, section 11, section 2, saya nak awak applykan kepada situasi awak. Macam contoh saya tadi. Okay, itu adalah kontrak yang biasa. Okay, untuk contoh awak tadi yang kita dah buat awal tadi, ia adalah satu contoh kontrak face to face, kontrak biasa. So macam mana dengan bisnes online? Adakah ia terpakai juga? Adakah 88 elemen tu kena wujud juga? Yes. So awak kena buktikan macam mana kita nak buktikan ke 88 elemen tu wujud dalam online bisnes kita. Sebab kalau kita sekarang banyak buat bisnes online kan. Kalau elemen tu tak cukup, awak tak boleh nak saman. So kita kena buktikan juga yang kontrak kita tu sah. Okay, untuk contoh yang kita ni, okay, saya bagi contoh beli dekat Shopee, jual rapid test kit, harga RM5.70. Okay, awak kena reflect lah kepada cerita ini. Siapa buyer? Awak nama apa? Nama contohlah nama Shima. Okay, so Shima sebagai buyer, seller kat sini adalah Big Pharmacy. Nampak tak? Okay, untuk yang ini, macam mana kita nak buktikan berlaku ke 88 elemen tadi? Okay, pertama adalah offer. Macam mana kita nak buat offer? Sebab kita yang nak beli kan? Awak nampak tak? Kotak saya tak boleh nak highlight kat sini. Kotak buy now tu. Okay, buy now tu adalah perbuatan kita menekan dan kita membuat offer kepada penjual yang kita nak beli test kit tu dengan harga RM5.70. Okay. Iklan ini belum lagi dikira sebagai offer. Bila kita tekan buy now tu bukan offer, bukan acceptance. Ia dikira sebagai offer. Sebab iklan ni adalah invitation to take. Menarik kita. Tengok, murah ni RM5.70 ni, murah ni. Okay, kita nak buat offer lah, nak beli. Okay. So bila awak tekan buy now, awak dah buat offer. Macam mana kita nak tahu berlaku acceptance? Acceptance berlaku bila awak dapat biasa awak akan ada dapat notification your order has been confirmed. So barang yang awak order tu dah confirm nak jual. Dia dah proses, is being process macam tu. Okay, so berlaku acceptance. Dan ketiga, consideration. Consideration adalah barang yang kita dapat tu RM5.70, duit yang kita bayar, dan rapid test kit ni. Okay, dia tak illegal, lawful consideration, lawful object. Okay, yang kelima adalah certainty. Kita certain barang apa yang kita nak beli rapid test kit, mesti oral fluid. Kita certain kita nak beli daripada Big Pharmacy, kita pasti segala description yang dia cakap tu, features, content. Lepas tu kita pasti harga dia RM4.5, harga dia RM5.7. Kita pun pasti kita nak bayar delivery dia harga RM4.5. Okay, so itu adalah certainty.
Kemudian kita pun ada free consent. Ada orang paksa tak awak tekan buy now? Tak ada kan? Dia tak tipu awak. Dia tak bagi salah nyata kat awak. Awak tak dipengaruhi oleh siapa-siapa untuk membeli. Awak ada free consent. Awak ada intention to make a legal relation. Awak ada niat untuk menjadikan kontrak ni sah, untuk awak nak enforce kat mahkamah. Sebab awak tak kenal pun siapa big pharmacy ni. Dia bukan saudara mara awak, dia syarikat kan. So ada niat kat situ untuk menjadikan kontrak tu sah. Okay. So bila cukup semua elemen tu, saya nak awak, yang apa yang saya cakap tu awak reflect kepada kontrak yang awak pilih. Okay. So untuk online business awak kena tambah lah. Sebab kalau macam business biasa, kita nampak orang tu cakap. So macam mana kalau online business? Macam mana awak nak apply elemen section 2A ni? Dia kata sebab signifies willingness kan. Macam mana cara kita nak expresskan kita punya persetujuan untuk membeli? Dengan menekan buy now. Okay. Macam mana kita nak tahu person to whom proposal is made, bagi tahu dia punya persetujuan? Bila dapat receipt confirmation order. Okay. Lawful consideration daripada duit yang dibayar, lawful object, jual test kit bukan dikira sebagai unlawful. Okay. Shima yang buyer tadi dengan big pharmacy pun ada niat untuk menjadikan kontrak itu legal sebab kontrak mereka adalah commercial contract. Shima dengan so dalam contoh saya ni Mika dengan Bob saya tukar balik lah Big Pharmacy and Kiran. Bukan Mika dengan Bob, sorry tukar balik ayat Okay. Big Pharmacy dengan Kiran, si pembeli competent untuk buat kontrak sebab mereka berdua umur 18 tahun ke atas, tak gila, tak bankrupt. Macam mana nak tahu 18 tahun ke atas? Sebab Section 2 Asian Majority Act cakap begitu. Umur 18 tahun ke atas dikira umur majority. Kemudian ada free consent, ada sukarela, tak disebabkan oleh 5 perkara tadi. Dan mereka juga pasti barang apa nak beli, semua benda lah, semua benda kena pasti. Tak boleh pilih salah satu. Kalau pilih salah satu, dia tak pastilah kan.